Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah daripada Sarwan bin Milhan radhiyallahu an. Kata Sarwan, kami duduk dalam masjid, tiba-tiba Ammar masuk. Kami tengah duduk dalam masjid, tiba-tiba Ammar bin Yasir dia masuk. Faqulna lahu, sahabat-sahabat ni bila nampak Ammar, terus depa kata dekat dia, hadithna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil fitnah. Depa nampak aja dia mai, depa kata dekat dia, depa kata, wahai Ammar, cerita mai dekat kami apa-apa hadis yang hang pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hal fitnah. Dia ni satu orang yang macam tu. Ammar bin Yasir satu orang yang macam tu. Satu orang yang apabila orang nampak dia, orang nak tanya ilmu dekat dia. Bukan senang tuan-tuan nak jadi macam tu. Ada banyak hari ni pak lawak. Dia kata dia main kerana nak dengar lawak. Ammar bin Yasir dia known as very knowledgeable person. Dia ni dikenali sebagai satu orang yang sangat berilmu. Dia tak bercakap kosong. Dia tak merepek. Bila nampak aja dia mai, dia masuk dalam masjid, sahabat ni terus kata, Ammar, cerita dekat kami apa benda yang hang pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terutamanya tentang fitnah akhir zaman. Qala Ammar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yakunu ba'di qaum ya'khuduna al-mulk. Dia kata di antara benda yang aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Esok menjelang kiamat esok akan berlaku satu keadaan di mana ada kaum yang berebut nak kuasa. Al-mulk maksudnya kerajaan, kuasa, power. Ammar kata Nabi ada bagi tahu. Nabi kata menjelang kiamat esok kuasa politik menjadi kegilaan semua orang. Nabi SAW kata akan berlaku di akhir zaman esok ni qaumun ya'khudhunal mulk, kumpulan manusia yang berebut-rebut nak kuasa. Yaqtulu alaihi ba'duhum ba'da, yang gelut politik ini sampai membawa kepada berbunuh-bunuh di antara sesama sendiri. 1400 tahun dulu Nabi kata politik ni akan menjadi satu benda yang boleh menjadi punca kepada orang berbunuh-bunuh. Qulna lahu, Sarwan kata bila Ammar bin Yasir kata macam tu, dia kata lagi dekat dia, law haddathana ghairuk ma saddaqnahu. Dia kata, Ammar, betul ke benda ni nak jadi? Kalaulah orang lain yang cerita benda ni dekat kami tak percaya. Tapi oleh kerana hang yang cerita dekat kami benda ni, hang kata Nabi SAW bagi tahu, kata menjelang akhir zaman politik akan menjadi punca kepada berbunuh-bunuh. Oleh kerana hang yang cerita, kami percaya. Tapi kalau orang lain cerita, kami tak percaya. Qala Ammar bin Yasir kata apa? Fa innahu sayakun. Dia ulang lagi sekali. Dia kata sesungguhnya benda tu tentu akan jadi. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaupun Ammar bin Yasir dia orang kanan Sayyidina Ali, seumur hidup dia tidak tinggal Nabi, dia tidak tinggal Ali, walaupun ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Ali berperang dengan Aisyah isteri Nabi di dalam perang Jamal, walaupun Ammar bin Yasir dia memihak kepada Ali secara terus terang, tapi hormat dia kepada Aisyah tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Amr bin Ghalib, dia kata satu hari satu orang laki-laki tiba-tiba tak duduk pi condemn, pi cemuh Aisyah radhiyallahu anha. Kan kita kena faham situasi pada masa tu, Ali sudah ditakdirkan Allah berlaku perang dengan Aisyah isteri Nabi. Ali salah seorang daripada 10 yang Nabi sebut kata garanti syurga. Aisyah isteri kesayangan Nabi. Malang lagi sekali dalam sejarah Islam apabila dua ni bertembung sampai membawa kepada korban nyawa. Satu hari tengah duduk ramai-ramai ni, tiba-tiba anna rajulan nala min Aisyah inda Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ada satu orang sudah bercakap, yang cakap dia tu condemn Aisyah. Waqala, kata Ammar bin Yasir, dia kata aghrib
maqbuhan manbuhan. Dia marah dandan. Dia kata hang, jauhkan mulut hang, diri hang daripada bercakap benda tak elok tentang Aisyah radhiyallahu anha. Atu'zi habibata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hang siapa? Hang nak menyakitkan isteri Nabi yang menjadi kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nah abang kata apa? Sahabat-sahabat Nabi mereka rasional. Dia tidak tenggelam di dalam perasaan yang membabi buta. Dah, sahabat-sahabat Nabi ni mereka rasional. Kalau berlaku perang ni kerana ijtihad mereka, bukan kerana benci batang tubuh. Kita hari ni, kebencian di kalangan kita ni merayap sampai ke batang tubuh. Teruk kita ni sampai tahap tu, kita terbawa-bawa, kita emosional dalam benda ni. Soal parti dia, parti apa, hang parti apa, itu soal lain. Jangan sampai merayap sampai ke tahap yang begitu punya teruk. Hang sampai pergi menghina orang yang hang tak patut hina. Berbeza yang berlaku di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka lain. Walaupun mereka duduk dalam pihak Sayyidina Ali nak jadi perang dengan Aisyah, tapi dalam pada tu jangan siapa pergi cerca Aisyah. Pasal apa? Pasal Aisyah ini wanita istimewa. Dia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir, bila ada orang pergi kata dekat Aisyah macam tu, dia dandan, dia boleh marah. Dia kata hang jauhkan mulut hang, diri hang daripada bercakap tak elok dengan Aisyah. Dia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, masa jadi perang Jamal dengan Ali dengan Aisyah, Aisyah yang panggil perang Jamal. Jamal ni maksud dia unta. Arab ni unta ni saja dia ada banyak nama. Ibil pun unta, Jamal pun unta, macam-macam dia ada banyak nama yang semua tu membawa maksud unta. Jamal ni unta pun boleh, cantik pun Jamal juga kan. Jadi kalau dah buah nama Jamal, orang kata hang unta dak, aku cantik kan. Tapi Jamal juga membawa maksud unta. Dipanggil perang tu perang Jamal. Pasal apa? Pasal nak ambil sempena Aisyah turun dalam perang tu dan dia duduk atas unta. Dipanggil perang tu perang Jamal antara Ali dengan Aisyah. Tengah perang duk jadi teruk ni, khabar berita mai kepada Sayyidina Ali, kata Aisyah jatuh daripada unta dia. Ali bin Abi Talib duk ada di sebelah pihak dia ni. Dia pacu kuda, dia redah di tengah orang yang duk berperang ni. Dia redah dia pergi cari Aisyah. Dia panggil ibu dekat Aisyah. Dia kata, wahai ibu, ibu okey kah? Aisyah kata okey. Aisyah naik balik, dia naik balik kuda balik. Perang itu soal ijtihad, tetapi soal hormat dan sayang duk ada kat depa. Dan seusai perang Jamal itu, seselesainya perang Jamal itu, Ali kata apa? Bila Ali masuk dalam medan perang, jumpa sahabat-sahabat besar yang hafal Quran mati bergelempang di dalam medan perang ni. Ali pergi pangku mayat seorang-seorang ni. Dia kata apa? Kalaulah masa boleh ghostan balik, aku akan pastikan perang ni tak jadi. Beza zaman sahabat dengan zaman kita pada hari ini. Walau bagaimanapun, peperangan ini mencatat sejarah hitam di dalam sejarah Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran paling besar apa dia? Hak sudah-sudah. Jangan ada lagi peperangan di antara sesama orang Islam. Pasal apa? Pasal sejarah dah cukup mengajar kita betapa ruginya kita apabila kita biarkan kita terlibat di dalam persengketaan sesama agama ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.